أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan juga kurniaan Allah kepada kita, khususnya pada malam ini kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan, kita masih lagi dikurniakan nikmat kesihatan tubuh badan dan keafiatan, dan kita masih lagi mendapat nikmat hidayah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan kepada kita semua pada malam ini untuk sama-sama kita dapat berhimpun di surau ini dan kita dapat sama-sama berada di dalam satu majlis ilmu yang disifatkan sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Semoga dengan kelaziman kita yang sentiasa mendekati dan sentiasa kita melazimkan diri kita duduk di taman syurga seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ianya sebagai satu realiti dalam kehidupan kita, yang mana bukan sahaja kita berpeluang duduk di taman syurga dunia, tetapi Allah juga mengizinkan kepada kita semua untuk duduk di taman syurga yang sebenar, yang merupakan destinasi dan juga merupakan kampung halaman kita semua, yang kita semua akan dikembalikan kelak setelah daripada kehidupan di alam dunia yang fana dan seketika waktu ini. Dan tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam yang mulia ini kita nak melihat beberapa perkara supaya kita dapat mengambil pengajaran dan kita dapat berkongsi bersama daripada dapatan ilmu yang telah pun dihuraikan oleh para alim ulama yang terdahulu kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini saya petik daripada kitab yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni hafizahullah taala, yang mana beliau juga mengarang kitab La Tahzan. Kalau tanya orang perempuan muslimat kita memang cukup famous buku tu, ya, sebab tu bila orang perempuan zaman sekarang banyak mengaji kitab La Tahzan, jadi mereka jarang bersedih. Yang bersedihnya kita orang lelaki, pasal kita jarang pergi kuliah. Jadi kita sedih kenapa? Kerana pada hari ini, ya, ramai di kalangan orang-orang perempuan barangkali mereka tidak bekerja. Jadi mereka menghadirkan, mengisi masa mereka ke kuliah, kemudian bila cukup bulan mereka akan minta belanja pada kita. Maka ketika itulah lelaki akan bersedih. Baik, jadi hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini beliau membawa datang dalam hal beberapa karakter ataupun pembahagian manusia pada hari akhirat kelak. Ada sebahagian manusia yang dikatakan di sini adalah golongan yang akan disampaikan salam oleh malaikat kepada mereka. Golongan ini malaikat beri salam pada dia. Allah, beruntung tuan-tuan. Kita nak boleh kat dunia ni orang bagi salam pada kita pun bukan main payah lagi. Biasanya kita bagi salam pada orang,
Tapi ini bukan sebarangan orang yang berikan salam kepada kita, tetapi yang memberikan salam ini adalah para malaikat. Dan ada beberapa kelompok pula golongan yang akan bernaung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah keadaan rupa dan wajah manusia pada saat mereka dibangkitkan di hari akhirat kelak. Ini yang dibawa datang oleh Dr. Ain Al-Qarni hafizahullah ta'ala. Baik, beliau menyatakan dalam satu riwayat, ketika mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Mu'adz bin Jabal, tuan-tuan? Kita kalau sebut nama sahabat, kita mesti kenal sahabat. Kerana kata para ulama, di antara cara kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melalui kita kenal siapa orang-orang yang berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau tuan-tuan sayang kepada isteri, tuan-tuan mesti kena kenal siapa mak mertua, pak mentua, adik-beradik isteri, sepupu sepapak dia, adik-beradik dia, kena kenal. Kalau kita sayang isteri, mak ayah dia kita tak sayang, adik-beradik dia pun kita tak ambil tahu, sepupu sepapak dia pun tak ada kena mengena dengan kita, maka itu bukan tanda sayang yang sebenar. Jadi balik nanti kan, isteri test, abang sepupu saya nama apa? Tak boleh jawab. Soalan pertama dia tak boleh jawab. Tapi itu tak menunjukkan tanda tidak sayang. Sayang cuma lupa nama. Ya. Baik, jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu merupakan seorang sahabat muda. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sampai ke Madinah, Mu'adz ini salah seorang sahabat Ansar yang memang menetap di Madinah Al-Munawwarah. Dan Mu'adz bin Jabal ini Nabi tengok sejak daripada kecil dia ni ada kecerdikan dan kepintaran. Sehingga kan Nabi menyebut dalam hadis Sahih Muslim, a'lam bi ummati minal halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Apa Nabi kata? Di kalangan umatku yang paling alim, yang paling tahu dalam bab halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Kalau siapa nak tahu ini hukum halal ke haram ke, maka rujuk dan refer pada Mu'adz. Kira pada zaman Nabi SAW, Mu'adz ni pemegang cop halal. Zaman Nabi dululah, zaman Nabi lain lah. Orang kata zaman Nabi dulu, pemegang cop halal tu, nak tahu cop ni dihalal ke, cop ni diharam ke, Nabi suruh rujuk pada Mu'adz bin Jabal. Kerana Nabi pernah melantik beliau dalam usia yang muda sebagai qadi di Yaman, gubernur di Yaman. Allahu Akbar. Hebatnya sahabat ini, tuan-tuan. Baik, satu ketika Mu'adz menghadap Rasulullah SAW dan dia bertanya, wahai Rasulullah, tolong huraikan kepada aku mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dia baca Quran, dia tidak jelas kefahaman, dia refer pada Nabi SAW. Kita, tuan-tuan, baca Quran menjadi kelaziman kita, rutin kita sebagai contoh. Lepas kita baca, kita tengok terjemahan. Kalau ada sebarang kekeliruan atau kita nak menambahkan kefahaman kita daripada apa kita baca, kita tanyakan kepada ahli dia. Barulah kita dapat rasa keasyikan, keseronokan baca Quran tu. Barulah kita seronok pasal kita baca, kita faham. Tuan-tuan pernah baca surat khabar yang tuan-tuan tak faham? Esok pergi kedai, beli surat khabar Hindu, beli, bawa balik. Isi pun tengok, beli lelaki aku ni, abang faham ke? Tak faham. Habis abang buat apa? Nak baca, tak faham, kita takkan beli. Jadi sebab itu hebatnya Al-Quran, kita baca tak faham tapi seronok baca. Itu mukjizat Quran, mukjizat pada bacaan. Kalau sampai tuan-tuan boleh sampai peringkat mukjizat kepada kefahaman, Allah lagi seronok. Dia akan sampai kemanisan di dalam hati kita. Baik, Mu'adz bin Jabal baca dalam surah An-Naba ayat 18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yang memberi maksud apabila sangkakala yang kedua ditiupkan pada hari kiamat, maka kamu sekaliannya akan datang menghadap di hadapan Allah dalam keadaan berbaris-baris.
Ya. Sama juga Muaz tanya balik ayat, dia nak tahu ada kesamaan ke tidak. Dia baca pula ayat kedua. Ya, ayat yang kedua dia bacakan apakah maksud pula ayat ini ya Rasulullah. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam ila akhir ayat. Iaitu ketika mana Allah didatangkan sekumpulan para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain agar berdiri menyusun saf barisan-barisan mereka di hadapan Allah. Dan kemudiannya akan datang juga menghadap Allah itu adalah neraka jahanam. Rupanya tuan-tuan, bila kita duduk semayang jemaah fardu macam ini adalah satu imajinasi. Satu imajinasi yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita bahawa hari akhirat esok beginilah posisi kita menghadap Allah. Allah berada di hadapan, maka orang yang berada di saf pertama mengikut kepada level dia. Kalau dalam kitab ini dituliskan ada lebih kurang kalau tak silap saya baca tadi ada 12 saf yang akan disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Bermula daripada Nabi, Rasul yang macam mana, ulul azmi dulu diutamakan dan sebagainya, ada barisan saf-saf dia. Ya. Baik, bila ditanyakan hal ini kepada Nabi SAW, mendengar pertanyaan itu, baginda terus menangis. Ini pasal kita faham Quran. Kita ada baca ayat ini menangis. Allah. Nabi terus menangis dan basah pakaian dan janggutnya kerana air mata yang mencucuri keluar daripada mata baginda. Muaz terkejut tengok Nabi menangis. Lalu Nabi bersabda, wahai Muaz, engkau bertanyakan kepada aku perkara yang amat besar. Aku hampir terlupa tentang ayat ini. Bukan Nabi tak ingat, maksudnya mungkin asbab buat kerja dan sebagainya, terlupa tentang ayat ini makna dia bagaimana. Bahawa umatku akan digiringkan dan dikumpulkan pada hari kiamat kepada 12 barisan. Masing-masing mereka akan membawa perwatakannya sendiri. Masing-masing dia ada perwatakannya sendiri. Sebab tu bila Nabi baca, Nabi menangis sebab Nabi fikir umat dia. Nabi tak fikir. Nabi kalau fikir diri dia sahaja, diri baginda SAW saja, tidak ada masalah. Tapi bila fikir kepada keadaan umatnya, ini menimbulkan kerisauan dan kesedihan. Ke-12 barisan dengan 12 wajah mereka itu yang berbeza-beza. Rupanya kita dibangunkan esok tuan-tuan. Sekarang ni muka kita kat dunia ni, muka kita dari kecil sampai daripada kanak-kanak sampai remaja, sampai dewasa, sampai ketua, semua lain. Asal sama tapi dia perubahan tu menyebabkan nampak sedikit kelainan. Kalau dunia pun ada kelainan, itu pun orang tu sibuk nak kekalkan supaya tak jadi lain. Macam-macam lah, anti penuaan lah, semua anti semua kan? Maksudnya tak nak kepada sifat tua, sedangkan itu sebagai tanda Allah nak ingatkan kita pada mati. Sebab tu Allah jadikan wajah kita, tangan kita, kudrat kita dia berubah. Sebab itu ada satu pandangan ulama, dalam satu pembacaan saya dikatakan, kalaulah seseorang itu telah sampai kepada dia ni disapa oleh malaikat maut, malaikat maut ni dah berjumpa, datang, dah memerhatikan dia, maka ada sedikit perubahan yang Allah Ta'ala tarik daripada diri dia. Antara salah satu daripadanya adalah deria yang Allah beri pada kita. Deria penglihatan, deria pendengaran, kudrat kita buat sesuatu benda makin kurang, deria bau kita, deria rasa, deria kita berjalan pun dulu pijak sikit batu pun rasa. Lani kaki dah kemantur, pijak dah tak apa nak. Muda dulu mungkin kaki keras, kita pijak tak sakit. Mai ketua ni pijak sikit dah rasa sakit, sensitif. Deria tu Allah Ta'ala tarik.
Salah satu daripadanya adalah deria rasa. Jadi sebab tu kalaulah isteri kita masak, dia masak masakan kita, kita minat asam pedas. Pasal kita orang Melaka, dia masak asam pedas, menu tu sama macam dia nikah dengan kita dulu. Tak pernah ubah. Garam banyak tu dia ikut prosedur. Pasal kita ni cukup pantang kalau tak ikut prosedur. Dia ikut, tiba-tiba kita makan asam pedas, rasa tawar. Ketika itu isteri hendaklah menulis. Kan biasa kan kita pergi makan kat hotel kan, lepas dia hantar menu tu, dia hantar bil. Isteri siap-siap lah, hantar menu, hantar surat kecil. Abang dah tak lama lah. Pasal disapa oleh malaikat maut. Maksudnya katakan bahawa deria rasa tu dah hilang. Ya, ini salah satu daripada hikmah Allah ambil sebagai peringatan. Baik. Jadi dikatakan 12 barisan ini, iaitu yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW, mereka yang dibangkitkan dalam keadaan laisa lahu yadun wala rijlun. Mereka yang tak ada tangan dan tak ada kaki. Ya, maksudnya dia bangun di hari akhirat, dia ni jadi golongan OKU. Dulu kat dunia OCU, orang cukup upaya, semua sihat, tak ada masalah. Bangun hari akhirat OKU, orang kurang upaya. Ya, dalam keadaan orang yang tidak ada tangan dan kedua kakinya. Dikatakan bahawa bila ditanyakan siapakah gerangan mereka ya Rasulullah, maka Nabi menyatakan inilah golongan orang-orang yang suka menyakiti hati kaum kerabatnya dan jiran tetangganya. Ya, sebagaimana disebut dalam satu hadis qudsi yang lain, bahawa mereka itu adalah orang-orang yang sewaktu hidupnya menyakiti hati jirannya dan hati ahli kaum kerabatnya dengan memutuskan silaturahim di antara hak-hak mereka, lalu mereka diberikan balasan seumpama itu di hari akhirat kelak. Ya, jadi sebab yang pertama tuan-tuan adalah menceritakan tentang perkara yang berkait dengan persoalan akibat terhadap seseorang yang mendapatkan balasan seumpama ini. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita menyebutkan tentang hak jiran atau bila kita menyebutkan tentang hak kepada ahli kerabat, ini disebutkan sendiri di dalam Al-Quran ketika mana Allah menyebut wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub ila akhir ayat. Hendaklah kamu menunaikan hak kepada kedua ibu bapa, kepada kaum kerabat kamu, kepada anak yatim, kepada orang yang jiran tetangga dengan kamu dan sebagainya. Ini beberapa peringatan yang Allah ingatkan kepada kita untuk menjaga hak tersebut. Dalam hadis yang sahih, kata para ulama, sebelum daripada itu, ulama menyatakan mengikut pandangan ulama, hak kejiranan ini dia adalah sebanyak 40 buah rumah. Banyak tuan-tuan. Belah kanan kita, belah kiri kita, belah depan kita, belah belakang kita. Macam tu tak dapat dah Ustaz. Habis takkan nak bagi makan semua 40 buah rumah, kami nak makan apa? Jadi kata ulama, fal aqrab wal aqrab. Buat yang paling dekat dengan yang dekat. Kita hari ni, jiran kita, kita bagi yang paling rapat dengan kita. Yang tak rapat tak payah bagi. Hantar makanan ke anak, nak kau pergi hantar kat rumah jiran depan tu, sembunyi sikit dalam telekung supaya jiran lain tak nampak. Dia pun sembunyi jalan-jalan bagi. Pasal kawan tu jual tudung kat kita 50% diskaun. Nampak? Itu cerita orang kita ni. Sedangkan Islam mengajar, Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi kata pada Aisyah, wahai Aisyah, bila kau masak sesuatu masakan, lebihkan kuahnya. Lebihkan kuahnya. Kalau kau tak cukup daging, ceraikan dan kisarkan daging itu agar dia jadi pecah dan dia masuk dalam kuah itu, dan lebihan daripada itu kau berikan kepada jiran. Allah, sampai tahap begitu Nabi jaga tuan-tuan. Nak sebutkan bahawa kepentingan. Dalam hadis yang lain juga Nabi sebutkan bahawa Jibril telah turun kepada aku, ya, mengingatkan kepada aku tentang hak kejiranan.
hatta yazunnu annahu sayuwarrithu. Nabi kata sehingga aku menyangkakan macam Jibril duk pesan selalu ni, macam jiran ni boleh mewarisi harta kita. Seakan-akan tahap begitulah Nabi suruh kita mengambil berat. Dan jiran ini tuan-tuan, dia ada dua kategori. Ada riwayat kata tiga. Dia dalam kata pandangan ulama. Yang pertama, jiran yang mempunyai 3 hak ke atas kita. Dia ada 3 hak. Yang pertama, jiran yang bagaimana begini, iaitu jiran yang merupakan ahli kaum kerabat kita, dan dia pula adalah seorang yang alim. Yang pertama, tunaikan hak sebagai kaum kerabat. Yang kedua, hak dia sebagai seorang Islam. Yang ketiga, hak dia sebagai seorang guru ataupun seorang yang menyampaikan ilmu. Ini keutamaan. Yang kedua, mereka ada 2 hak dengan kita. Dia berkait dengan kerabat, dan yang kedua dia adalah orang Islam. Adapun jiran yang ketiga, dia ada 1 hak ke atas kita, iaitu orang jiran kita yang bukan Islam. Kita kena tunaikan hak juga kepada dia, iaitu hak dia sebagai jiran kita. Sebab itulah Nabi SAW berjiran dengan orang Yahudi dan sebagainya, tetapi Nabi tidak pernah mengabaikan hak-hak kejiranan itu, kerana Nabi nak menekankan soal kepentingan orang Islam menjagakan perkara ini. Baik, yang kedua, mereka yang dibangkitkan dalam keadaan perutnya begitu besar seperti sebuah gunung, yang kemudiannya dimasukkan ke dalam rongga mereka itu bara-bara api yang panas. Dan ketika Muaz menyatakan, ya Rasulullah, siapakah kelompok golongan ini? Mereka inilah golongan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, kemudian mereka memakan harta sedekah. Hari ini ada tidak orang ini, tuan-tuan? Ada. Sebab itu Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, antara sebab Allah datangkan kemarau, antara sebab Allah tahan hujan daripada turun, antara sebab tanaman keluar tetapi tak membuahkan hasil yang banyak berbanding dengan zaman dulu. Kenapa? Kerana ramai di antara orang-orang yang Islam, mereka tidak mengeluarkan zakat. Dan zakat ini adalah hak yang wajib pada tahap-tahap kemampuan orang-orang tertentu, iaitu kepada orang-orang yang kaya. Allah Ta'ala wajibkan pada harta mereka itu, ada sebahagiannya bukan hak mereka, hak kepada fakir miskin yang se-Islam dengan mereka. Itu cara Allah nak jaga hubungan di antara orang kaya dengan orang miskin. Cantiknya Islam. Maksud dalam kita duk makan, duk berseronok tu, kita kena ingat ada bahagian di situ bukan hak milik kita, tapi hak orang lain. Sehingga kan para ulama yang lain, bila mereka makan, mereka bukan aplikasikan dalam bab zakat sahaja. Mereka tengah minum, elok nak minum, teringat, oh ada dalam bahagian minumanku ini yang perlu aku berikan pada orang yang susah. Saya teringat ketika mana ada seorang sahabat saya, dia belajar di Azhar. Dia berjumpa dengan seorang syekh, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, seorang alim yang begitu hebat. Dia ada satu tafsir yang begitu besar, namanya Syekh Tafsir Asy-Sya'rawi. Dia ni tuan-tuan, seorang yang alim. Rutin dia, setiap kali pagi dia beli sarapan, dia akan beli lebih. Dia akan beli lebih, sehingga kan orang tengok seakan-akan menyangka kerabat dia ni, anak beranak dia ni ramai. Orang kata banyak anak Tok Syekh ni, beli banyak. Padahal anak dia tak ramai lah juga, tetapi semua dah besar panjang dah mereka. Dia beli, dalam perjalanan dia nak pulang, dia berniat, aku beli ini adalah untuk beri makan pada sesiapa orang-orang miskin yang aku dapati ianya lebih lapar daripada aku. Berjalan, nampak orang tak makan, dia bagi. Jalan, orang tak makan, dia bagi. Kalau dia beli roti canai tu, katakan dia beli 20 keping, sekeping dia bagi, sekeping. Dia kata, kalau sampai di rumah, ada bahagian untuk ahli keluarga aku, adalah. Kalau tinggal plastik, tak ada lah. Kira tak makanlah begitu, makan nanti tunggu tengah hari pula. Sehingga kan anak dia, kalau setiap kali tunggu, mesti akan ni anak dia cerita, mesti dia akan tertanya, ada ke tidak Saki bagi.
Orang miskin pula dia dah tahu orang, dia duduk jalan tu, Tok Syekh lalu mesti dapat makan free. Dan Tok Syekh pun boleh beli banyak. Bukan macam kita dah tahu dah, kalau aku lalu jalan ni ada tak sedekah, beli sikit dah. Habis dah cik, oh ya Allah, beli sikit tak tahu apa ramai. Nampak? Dia berbisa tu tuan-tuan, cuba bisa. Jadi sebab tu dia beri makan, beri sampai habis. Anak dia kata, ada dah sekeping kau makanlah, kalau tak ada bahagian aku berpuasa. Ini cara hidup orang yang tenang, orang yang bahagia, kerana hidupnya memikirkan soal orang yang lebih susah. Dan zaman hari ini tuan-tuan, asbab Allah tahan benda itu semua adalah kerana tidak ramai yang keluarkan zakat, tidak ramai di kalangan orang yang kaya yang merahmati orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, ya. Dan lebih parah lagi, ada wujud beberapa sindiket yang makan harta sedekah. Ini lagi takut, ya. Sedangkan berlaku ada satu kisah namanya Imam Abu Ya'la, diriwayatkan, ya, dalam satu pandangan para sahabat menyatakan makan harta sedekah itu lebih haram atas haram seperti mencuri. Mencuri ni dosa besar, makan harta sedekah lebih besar daripada itu. Sebab apa? Mencuri kita ambil hak orang lain tanpa izin dia. Tetapi kalau kita makan harta sedekah, itu bererti kita makan macam kita curi rumah orang miskin. Dia lebih perlukan harta itu daripada kita, tapi kita pergi curi daripada dia dan kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Allah, sebab itu lebih teruk, kerana dosanya adalah lebih besar, ya. Sebab itu kita tengok hari ini ada sebahagian manusia yang menggunakan jenama anak yatim, ya, tetapi dia kutip tu sebenarnya untuk dia, bukan untuk anak yatim tu. Dia gunakan anak yatim tu sebagai asbab untuk pergi dapatkan kutip tabung dan bagi pada dia. Anak yatim dapat komisen sikit saja. Ada orang macam ni, ya. Ataupun gunalah jenama apa ke, buat masjid ke, buat itu ke, buat itu. Nampak seakan-akan benda itu simple, tapi sebenarnya ia adalah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apatah lagi kalau harta yang melibatkan simpanan zakat ke digunakan pada jalan yang salah dan sebagainya, maka ini mudarat dia lebih besar, tuan-tuan, ya. Seandainya hak itu tidak disampaikan pada ahli. Ada seorang sahabat saya, dia kerja di pejabat zakat. Dia ni bahagian pegawai yang meluluskan agar ia diserahkan kepada asnaf. Dia percaya pada seorang orang bawah dia ni. Dia pun sign check apa semua, bagi duit, suruh kawan tu serahkan pada asnaf senarai nama itu. Dia percaya bulat-bulat. Rupanya kawan yang buat kerja ni lagi mewah daripada dia, lagi mewah daripada pegawai kawan saya ni. Bila sekali dia macam rasa timbul rasa pelik. Bila ditanya, dia kata isteri dia buat bisnes tak apalah. Akhirnya dia sendiri turun dan nak bagi. Sampai di rumah makcik tu, makcik tu buka pintu menangis dia. Tuan, saya tunggu 5 tahun dah tuan, tuan tak pernah hantar duit zakat kat saya. Terkejut dia. Biasanya kami dah hantar dah tiap-tiap tahun ni. Pasal apa boleh tak dapat? Tak ada siapa pun datang hantar. Sudah, dia camlah kawan ni. Dia resign siap-siap lah tentang. Katakan orang macam ni pun ada, dia tak takut pasal dia tak nampak akhirat. Baik, seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah, ada sebahagian manusia yang akan mengeluarkan daripada mulut mereka ini darah dan berkeluarnya bau yang begitu busuk. Keluarnya darah daripada mulut mereka dan baunya begitu busuk. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang suka berbohong di atas nama Allah dan nama baginda, dan juga orang yang suka memfitnah dan mengadu domba. Golongan ini pun ada juga. Bangkit esok hari akhirat, lidah dia terkeluar, darah dia mengalir, kemudian mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan orang-orang yang berada di samping dia, ya, di samping dia itu. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya dusta itu fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya bercakap, menipu, berdusta, memfitnah itu membawa kepada kerosakan. Wa innal fujur yahdi ilan nar.
dan kerosakan dia akan bawa seseorang tuan iaitu ke dalam neraka. Dan bila Nabi kata bila seseorang itu tidak berhenti daripada taubatnya daripada memfitnah, berkata dusta, melainkan Allah akan copkan dia itu sebagai pendusta hinggalah ia akan berdusta sehinggalah ia mati. Dah gitu. Sebab itu dalam Islam jangan ajar untuk bercakap tidur. Kan Nabi SAW pernah jumpa kisah seorang ibu, bila dia panggil anak dia, nak Maisat sini kan? Kalau kamu datang nanti mak bagi kat kamu ada hadiah mana lagi. Nabi pun dengar, Nabi tanya, wahai si perempuan, benarkah kau nak bagi ganjaran kepada anakmu jika dia datang kepadamu dan menuruti apakah arahan kamu? Dia kata, benar ya Rasulullah. Kalau benar, baguslah. Tapi jika sebaliknya, kau sedang mengajar anakmu untuk bercakap dusta. Kadang-kadang kan kita kan, so anak angkat telefon, Assalamualaikum, Salam. Abah ada? Cakap apa? Cakap apa tak ada. Dia pun, abah cakap, abah suruh cakap, abah tak ada. Anak tak boleh pakai dia kata. Dah anak tu tak ada senipu, kita mengajar nipu ke siapa? Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini menunjukkan kepada kita fa inna akdzabul hadis. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, penipuan yang paling besar di atas segala penipuan itu adalah iaitu orang-orang yang apa dia? Adzan, suka bersangka buruk pada orang. Sangkaan buruk itu sebenarnya kita sedang berdusta pada orang itu. Tengok orang tu kita sangka buruk, bersangka buruk, akhirnya kita akan keluarkan satu fitnah berdasarkan sangkaan kita yang buruk itu tadi. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ya, Allahumma salli Muhammad, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan yang buruk itu sebenarnya langsung tidak ada mengena dengan kebenaran. Ya, maksudnya menunjukkan ia asbab kepada salah satu pendustaan. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW juga Nabi menyebut, man kadzaba alayya muta'ammidan fahuwa minal ahadil kadhibin. Siapa yang berdusta atas namaku dengan secara menipu, dia termasuk di antara orang yang kaki penipu. Orang yang dusta atas nama Nabi ni macam mana? Dia mengada-ngadakan sesuatu cerita yang Nabi tak sebut, tapi dia ada-adakan. Ini pun di antara dosa yang besar, ya. Ataupun benda tu Nabi tak buat, Nabi tak kata benda itu adalah digalakkan dan sebagainya, tetapi dia menyatakan benda itu digalakkan dengan tujuan kepentingan diri. Sebagai contoh, ya, sebagaimana pada zaman apa ni, dia kalau tuan-tuan belajar dalam ilmu hadis, hadis palsu ni dia timbul pada zaman pemerintahan ketika zaman Abbasiyah. Ketika itu golongan Syiah di antara kelompok yang memainkan peranan. Sebab itu sampai peringkat kadang-kadang ketaksuban yang berlaku itu menyebabkan banyaknya lahir-lahirnya hadis-hadis yang dusta. Sehingga kan pengikut mazhab ni dia tak suka Imam Syafi'i, dia pun reka hadis. Nabi bersabda akan keluar satu zaman nama Muhammad bin Idris, siapa belajar dengan dia maka dia adalah anak murid syaitan. Sudah kita dengar pun dia pelik kan? Dan ada pula timbul barang siapa yang memakan terung, terung adalah ubat bagi segala penyakit. Rupanya yang reka hadis terung tu penjual terung. Sudah, kalau semua buat macam ni, lingkup lah tuan-tuan. Dia nak lakukan produk dia buat satu hadis fikih yang Nabi tak sebut, memang laku produk dia tuan-tuan. Ya, ini kadang-kadang bahaya. Berhati-hati. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah SWT, termasuklah orang yang menjatuhkan maruah orang lain, maka inilah akibat daripadanya. Seterusnya, orang-orang yang akan ditukarkan wajahnya itu kepada wajah khinzir. Allahu Akbar. Wajahnya itu ditukarkan kepada wajah khinzir wal qiradah dan kera. Ya, yamsahu wujuhahum bil qardati wal khanazir. Allah tukarkan wajah mereka menjadi wajah kera dan juga khinzir. Betul orang itu tak? Dikatakan siapakah golongan itu?
Lalu Nabi menyatakan mereka adalah golongan orang-orang yang tidak mengabaikan ibadat salatnya, dan golongan-golongan yang memakan sumber daripada riba. Ada dua. Ini kadang-kadang bahaya. Sebab itu bila Nabi diangkat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi mendapati ada beberapa kelompok umat Nabi SAW yang wajah mereka itu diubah kepada wajah binatang. Cuba tuan-tuan bayang, elok sekarang kat dunia hidung kita duduk bawah, esok hari akhirat hidung naik ke atas. Pasal jadi wajah khinzir. Ada sebagian ditukar jadi wajah qiradah, iaitu kera. Tak mustahil. Sebab apa? Dalam surah Al-Baqarah ada sebahagian Bani Israel yang Allah dah tukar pun wajah mereka itu menjadi khinzir dan kera sejak di dunia lagi. Kita boleh baca dalam tafsir, iaitu golongan ahli as-sabt. Golongan ahli sabtu yang sepatutnya hari Sabtu tu mereka jadikan macam hari Jumaat, fokus buat ibadat, dia pergi pancing ikan. Dia tak pancing, dia pergi tahan pukat tu saja. Cuma hari tu dia pergi tarik pukat. Dia buat alasan, kami tak tangkap ikan, kami tarik kain kami, tengok ada ikan. Dia mendustakan dan mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Musa dan para anbiya yang ada pada ketika itu. Jadi akhirnya Allah tukarkan wajah mereka. Termasuklah orang-orang golongan-golongan yang suka mengabaikan atau melengah-lengahkan solat mereka itu, ataupun golongan yang memakan daripada hasil riba.
hadirin dikasihi rahmati Allah SWT, kita sambung sekali lagi dalam hal yang kita bincangkan tadi, iaitu keadaan golongan yang Allah mengubahkan wajah mereka itu menjadi satu wajah binatang sebagai kehinaan bagi mereka. Sebab itu kita lihat tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah, dalam hal yang menyebabkan tentang urusan yang paling penting dalam hidup kita ini adalah solat. Sebab itu solat juga, kalau tuan-tuan perhatikan, dia juga ada beberapa pecahan maksud dia. Solat dia ambil juga daripada perkataan itu silah, solat. Ada ulama kata solat memberi maksud kepada doa permintaan. Sebab di dalam ibadat kita solat, kita banyak Nabi ajarkan kepada kita konsep berdoa ketika beribadat. Salah satunya adalah melalui solat. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi menyebut, apabila kamu berada dalam salat, faqad yunaji rabbahu, kamu sedang berbisik. Ya, macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada urusan penting dengan orang atasan, biasanya tuan-tuan pergi ramai-ramai ke? Mustahil. Kita akan pergi seorang diri, duduk di hadapan dia dan berbual tentang hal yang penting itu, dan benda itu benda rasmi yang tak boleh didengari oleh orang lain. Sebab tu bila kita duduk dalam solat, masing-masing baca zikir yang sama, tetapi yang membezakan antara kita adalah sejauh mana kekhusyukan dan penghayatan kita dalam membaca zikir itu. Seolah-olah kita sedang mengadu pada Allah apakah urusan, apakah masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab tu silah memberi maksud kepada connection, hubungan, tali yang menggantungkan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ibadat solat ini tuan-tuan, ada beberapa ulama di sini dibawa datang akan beberapa kelebihan dan azab kepada mereka yang melengahkannya. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, man hafaza 'ala salawat faqad la fakana lahu burhanun wa najatan wa nuran yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga ibadat solat dia ini dengan betul-betul. Tuan-tuan, kita kena faham istilah bila Nabi kata jaga tu macam kita jaga benda yang penting. Contoh sekarang ni benda yang penting pada tuan-tuan apa dia? Barangkali tuan-tuan bawa wallet, dan dalam wallet ada duit, kad ATM. Kita akan jaga betul-betul. Duduk sat, pegang, oh ada wallet, lelah pegang. Kalau tak ada tu, ada di tangan isteri. Itu contoh lah tuan-tuan ni. Maksud kita akan jaga benda yang penting itu betul-betul. Ya, sebagaimana salat, jaga dia betul-betul kerana dia adalah benda yang penting. Jaga masanya, jaga itu dan ininya. Kerana waman lam yuhafiz 'alaiha, Nabi kata siapa yang tidak menjaganya, maka yang pertama dia tak dapat tadi cahaya. Cahaya itu tak ada. Bahagian tempat, bahagian sujud kita ni, Nabi mengenali kita min atharis sujud. Kalau kita baca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaquna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nabi, orang beriman lain kenal kita melalui tanda sujud. 7 anggota sujud tu yang ada pada badan kita Nabi kenal, selain daripada kesan wuduk kita. Ya. Dan kemudian yang tuan-tuan, termasuk di antaranya yang disebutkan oleh para ulama itu, pertama tak ada cahaya. Yang kedua Nabi kata burhanan. Burhanan ini adalah peguam bela. Kerana ibadat salat adalah menjadi asbab kita layak untuk dibela pada hari kiamat. Kalau orang yang salatnya cerai, kata orang tahu, ya, maksudnya asbab untuk dia tidak mendapat pembelaan di hari akhirat amat tipis. Ya, dia mungkin tak berpeluang kerana solat itu adalah amalan pertama dihisab. Yang ketiga, wanajatan. Najah memberi maksud pendidik, kejayaan, perisai. Orang yang semayang, dia telah memakai baju perisai daripada kena api. Macam kita nak pergi tempat yang ada api, bomba, dia kena pakai baju dia.
Takkan dia main masuk tembak air, tak jalan. Takut api tu sampai dia. Jadi bila dia ada pakaian, dia ada orang yang boleh bela selamatkan dia daripada api, kemudian dia ada cahaya untuk menyuluh mana tempat bagian api, orang ini akan selamat. Dan dalam hadis yang terakhir itu Nabi sebut dalam riwayat itu, kalaulah mereka ini tidak menjaganya, maka dia dibangkitkan yuhsyaru ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Hari akhirat dia dibangkitkan dengan 3 pelakon utama, karakter yang paling ganas dekat dunia yang mendapat laknat Allah. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Ubay bin Khalaf. Bangun esok Fir'aun ada, Allah wal'iyadzubillah. Ini benda yang menjadi penghalang kepada seseorang itu untuk mendapatkan kebaikan. Baik, seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini adalah termasuk golongan orang-orang yang dihitamkan wajahnya, ya, wajahnya menjadi hitam dan matanya menjadi kebiru-biruan. Disebutkan di sini kenapakah asbab yang menyebabkan mereka menjadi hal sedemikian, iaitu golongan orang-orang yang dihitamkan wajah itu adalah kerana mereka yang memakan harta secara batil, ya, makan harta secara batil, atau orang-orang yang mengkhianati agamanya dan membenci kepada baginda Nabi SAW. Ada sebahagian daripada pandangan dikatakan di sini ada 3. Yang pertama, kenapa mereka dihitamkan wajah? Kerana mereka ini adalah memakan harta dengan jalan yang salah. Ya Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jalan yang salah ni banyak cara nak huraikan tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW ajar pada kita dalam Islam, harta hukum asal adalah haram. Bukan harta yang tak dimiliki. Harta yang dimiliki hukum asalnya adalah haram. Dia hanya boleh jadi halal, berpindah milik kepada kita bila syariat kata cara dia gini, baru harta tu berpindah kepada kita dengan cara yang halal. Contoh, asal harta kereta milik orang tu haram ke atas kita. Bila dia jadi halal? Bila Islam kata dia jual pada kita, kita beli, halal. Bila dia pinjamkan pada kita, kita guna, halal. Dia sewakan pada kita, kita guna, halal. Kalau kita mengambilnya tanpa ada sebab jual beli, tanpa ada sebab pinjam meminjam, tanpa ada sebab daripada sewaan, maka hukum dia adalah haram. Contoh, katakan kita berjalan nampak satu, jadi dalam bab harta ni ada banyak. Satu harta orang, satu harta jumpa, ya, satu harta yang tidak dimiliki, tak tahu siapa tuan dia, macam harta jumpa lah. Tuan-tuan nampak, kita ambil. Ulama kata, Imam Syafi'i bahas dalam hukum fiqah, i'anatul talibin, siapa nampak duit, dia ambil tanpa memasang niat, dia telah ditulis sebagai satu niat mencuri. Sudah, dosa mencuri itu dah ada. Kerana curi ni maksudnya mengambil harta orang lain secara diam. Tak boleh. Sebab itu ulama kata, nampak, katakanlah ni contoh ni orang tinggal jam tangan, nampak, nak ambil tu kena pasang niat. Aku ambil ni sebab nak suruh tu imam buat announcement, tapi bukan sebut sahaja aku mengambil, bukan. Maksudnya niat dalam hati lah, ambil ni ya Allah nak selamatkan jam tangan ni. Selagi takut dapat ke orang lain, memang tak selamat dah jam tu. Jadi kita bimbang, kita boleh ambil niat kita nak suruh imam bagi pengumuman siapa milik dia. Atau sebagai contoh, kita cari memang tak ada milik, kita ambil dengan niat kita pegang harta tu sebagai amanah. Kata ulama, kita pegang sebagai amanah. Kalau apa rosak daripada harta tu, kita wajib menggantikannya. Apabila bertemu dengan tuan dia, kita nak pulangkan balik, ya. Sebagai contoh, ulama bincang, kalau tuan-tuan jumpa duit, ini dalam Sahih Bukhari, ulama kiaskan. Kan dalam Sahih Bukhari, 3 orang pemuda masuk dalam gua, pintu tertutup. Salah seorang daripada dia ada pekerja dia nak bayar gaji, pekerja dia hilang. Dia simpan duit gaji tu, dia laburkan duit gaji pekerja dia.
Bila pekerja dia datang balik klaim, dia bagi duit gaji dengan untung-untung semua dia bagi. Dia tak ambil satu sen pun. Oh, ini majikan baik sungguh ni, kan? Jadi ulama kiaskan di situ. Kata kalau tuan-tuan jumpa duit RM1,000, kita pun ambil dalam tabung haji. Bukan niat nak menghalalkan duit tu, dia tetap haram. Bubuhlah bank Islam ke bank apa, dia memang haram. Dia tak jadi bank apa ni. Jangan pula lagi buat bank halal lah. Dia memang tetap akan jadi haram kalau dia milik orang lain. Jadi kita simpan tabung haji, dapat dividen RM1,000 tu dapat. Kita tengoklah berapa persen daripada RM1,000. Kata kalau nanti tuan-tuan jumpa tuan dia, kita draw balik RM1,000 tu, bagi pada dia separuh sepanjang keuntungan yang terbit daripada RM1,000. Separuh keuntungan tu tuan-tuan kena serah balik kepada tuan dia yang asal. Kerana kita telah ambil duit dia niat untuk melaburkan. Melaburkan. Setengah lagi keuntungan yang baki kena minta izin. Tuan, saya dah ambil duit tuan, saya jaga, saya takut orang lain curi. Dan saya fikir kalau saya jumpa tuan, tuan dapat RM1,000. Kalau saya laburkan, tuan boleh dapat lebih. Sekarang separuh dah ada, separuh lagi boleh kepada saya sebagai niat saya melaburkan duit itu. Kalau dia kata okey, ambillah. Kalau dia kata KO lah. Ya, maksud dia begitulah. Tapi besok orang bagilah. Pasal dah lebih lah kita bagi pada dia tu, kan? Niat dia begitu. Itu ulama kata tidak salah. Yang salahnya bagi RM1,000, untung semua kita sapu. Itu salah. Itu tidak dibolehkan kerana duit itu beranak daripada hasil modal daripada duit yang kita terjumpa itu. Ini kata para ulama, makan duit secara batin. Termasuklah dalam satu riwayat di sini disebutkan orang yang paling kuat pekikan suaranya, jeritanya di dalam neraka Allah. Ada beberapa kelompok manusia. Salah seorang daripada mereka yang memakan harta orang lain secara khianat dan juga secara sumpah palsu. Kalau tuan-tuan pergi berniaga dengan Tuan Arab ni dia suka sumpah. Ini kualiti tak? Wallahi tak maaf jahit. Dia semua wallahi belaka. Dia semua sumpah. Itu dah jadi rutin dia, harian dia. Kalau siapa yang jual satu benda, dia nak meyakinkan orang lain dengan dia guna sumpah palsu tu, dia nak dapatkan benda keuntungan itu, maka itu dikira mengambil hak dengan batin. Kalau zaman Tuan Arab dia niaga begitu. Zaman kita sekarang macam mana tuan-tuan? Dia guna testimoni palsu. Ambil gambar tak gambar kita kadang-kadang ambil. Duduk je, saya nak ambil gambar nak save dalam handphone. Ambil, kita bersenyum kan, buat gaya macam tu, macam ni. Dia buah dalam ni, dia print, saya Haji Ahmad ni daripada Surat Al-Hijr, setelah makan produk ini saya mengalami penyakit kencing manis selama 13 tahun. Setelah makannya saya sihat dan kembali menjadi imam jika imam tidak datang. Contoh nak cerita punya semangat sihat dia makan produk tu, imam tak ada, dia dah imam. Terdahsyat tu kan. Orang bubuh, benda ni kadang-kadang orang mereka tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kalau yang betul, alhamdulillah. Kalau yang palsu, tuan-tuan boleh sahkan benda itu benar. Melainkan kalau produk itu memang disahkan oleh pihak-pihak yang tertentu, dia semua khasiat dia, itu lainlah. Ini dia guna testimoni yang palsu. Orang dia yakinkan orang beli dengan cara dia menipu, itu mengambil hak dengan yang batin. Ada satu kisah yang menarik berlaku dalam satu zaman, saya lupa tuan-tuan, sejak masuk awal 3 series ni tak apa nak ingat lah. Ini tanda disapu juga ni. Kalau banyak lupa gitu. Dia nak sebutkan bahawa ada seorang ulama ni, dia seorang yang alim, dia ada kawan partner dia niaga sekali. Kedua-dua sahabat ulama zaman dulu, mereka bukan sekadar mengajar, mereka buat tambahan income mereka dengan niaga. Sebab apa? Sebab ulama dahulu bila mereka niaga, bukan sekadar mereka nak menaruh harapan kepada hasil mengajar mereka, tapi ada perniagaan tu supaya mereka boleh sumbang balik kepada siapa nak belajar, tak payah bayar, saya bagi free. Ni apa ni orang kata apa, mindset, cara berfikir ulama dulu. Jadi dia kata apa, dia berniaga sampai satu hari kawan dia sakit. Dia nak pergi talqinkan kawan dia, orang alim ni, la ilaha illallah, tak boleh cakap, gagap dia. Akhirnya mati dalam keadaan begitu.
Pendekkan cerita, bila ditanya balik, demi Allah aku kenal sahabatku ni orang yang baik, orang yang soleh. Akhirnya bila orang dia cuba kenal pasti, rupanya dia nak cuba ambil untung sedikit saja. Timbangan dia waktu dijual apa, gula ke beras ke garam ke gula ke apa kan, dia larikan sedikit alignment timbangan itu, tak banyak, sikit saja, supaya dia timbang cukup sekilo, dia ada untung sikit kat situ. Hanya kerana asbab itu dia telah ditahan daripada menyebut kalimah yang suci itu. Syekh ni, ulama ni amat takut bila dengar ahli keluarga dia cerita sebab dia begitu. Esok dia berniaga, dia tak bawa penimbang. Dia tulis satu, apa ni orang panggil, kertas iklan lah, signboard, my dear customer. Tulis itulah. Itu zaman Arab mana ada macam tu lagi tuan-tuan. So dia kata kepada pelanggan yang dihormati, kalau tuan-tuan nak beli dengan saya gula ke beras ke, please bring your penimbang sendiri. Itulah. Ini kalau orang, kalau cakap bahasa mudah begitulah tadi. Orang yang berniaga, nak beli pun kena bawa penimbang sendiri. Bila orang tanya kenapa Syekh buat macam ni, kalau penimbang kamu rosak, itu masalah kamu. Aku dah ada jawapan yang selamat aku di hadapan Allah. Tapi aku bimbang, kalau penimbang aku ni aku tak hantar servis. Kadang-kadang kita lah timbang-timbang, orang beli selalu lupa nak hantar servis penimbang itu tu, rosak, lari calculation dia, maka kita telah mengambil hak orang lain. Sebab tu Nabi ajar kita, kalau buat jual secara timbangan, bagi lebih sikit tak apa. Yang penting orang makan bahagian kita, Allah boleh bagi balik. Kita makan bahagian orang, siapa nak bagi balik? Itu sebab tu Nabi ajar, man ba'a samhan wa idza ishtara samhan. Dia niaga, dia ada sifat murah hati. Orang yang beli pun kena ada sifat murah hati. Biasa orang kita, dia nak penjual ni murah hati, kalau diskaun tak boleh ke apa tu. Dia yang membeli kena murah hati juga kan? Kalau tidak, jangan dia kawan tu. Ya, nak sebutkan bahawa Nabi memuji orang yang ada sikap nilai dia sebegini tuan-tuan ya. Baik. Jadi kita sebutkan tadi, iaitu golongan yang bagaimana golongan yang ditukarkan wajahnya itu orang yang memakan harta anak yatim. Kita dah bincang makan harta secara batin, dan juga orang mengkhianati agama Islam, iaitu dengan cara iaitu dia menyalahgunakan ataupun membenci sebarang daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu, maka wajahnya akan ditukarkan menjadi warna hitam, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari yang ada mereka wajahnya diputihkan, dan ada sebahagian daripada mereka itu telah ditukarkan wajahnya menjadi warna hitam ya. Disebut dalam Quran yang lain, wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Orang-orang yang melakukan kesalahan akan dibangunkan pada hari akhirat kelak dalam keadaan zurqa, wajah mereka, mata mereka berubah jadi kebiru-biruan. Biasanya jadi warna kebiru-biruan ni asbab daripada pucat, teramat takut nak berhadapan dengan penghisaban Allah, sampai pucat lesi dia itu, menyebabkan begitulah hal keadaannya ya. Jadi saya rasa kita tangguhkan mustakat itulah tuan-tuan. Sampai berapa je? 5. Ada lagi 7. InsyaAllah kita sambung di kuliah yang akan datang. Pasal saya dipahamkan di seluruh ni ada buat makan ni. Jadi kalau makan lewat makruh tadi. Jadi elok kita hentikan awal, kerana takut solat nanti tak khusyuk tuan-tuan ya. Jadi saya takut saya tak khusyuk, tuan-tuan pun tak khusyuk, kita berhenti dulu lah setakat ya. Nasib baik dia bau dia tak masuk, kalau masuk lagi tak khusyuk. Allah Ta'ala alam. Di sekadar itulah apa yang baik daripada Allah, segala yang lemah itu daripada diri ini kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.